Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amrul Falah bin Ahmad Kamil selaku wakil pembentang untuk kumpulan 4. So, berikut adalah nama-nama ahli kumpulan saya dan juga nama pensyarah. So, tajuk yang kami dapat adalah bahan turapan jalan bitumen. Okey, seterusnya sebagai pendahuluan. So, bitumen ni dia digunakan secara meluas. Sebab apa? Bitumen ni mempunyai kualiti ikatan yang baik. Dia juga bersifat kalis air dan melibatkan kos yang sangat rendah. So, boleh tengok dalam jadual yang telah saya lukis. So, jadual tu kata ada beberapa takrifan istilah daripada Amerika Syarikat dan United Kingdom. Okey, untuk Amerika Syarikat, bitumen dikenali sebagai bitumen, manakala United Kingdom dikenali sebagai bitumen dan tar. Kemudian asfal dikenali sebagai bitumen di United Kingdom, dan di Amerika Syarikat asfalti konkrit dekat United Kingdom dipanggil asfal, yang mana adalah campuran bitumen dan aggregate. Okay, selain itu, untuk bitumen dalam rujukan yang Malaysia buat, dia adalah bahan pengikat yang terhasil daripada penyulingan berperingkat petroleum, yang mana dia merupakan campuran bitumen dengan aggregate dan diistilahkan sebagai konkrit beraspal. Jadi sekarang, apa itu sumber utama bitumen? So, sumber utama bitumen adalah diperoleh daripada dua sumber utama. Yang pertamanya adalah semula jadi, yang mana ianya terletak dalam strata geologi dan pada bentuk lembut dan keras. Okey, kemudian pada bitumen petroleum, dia adalah berbentuk koloid dan dia terhasil daripada proses penyulingan berperingkat. Okay, sekarang kita akan pergi kepada kategori bitumen. Kategori bitumen terbahagi kepada dua kategori, yang mana ianya berbeza dari segi sumber, kandungan kimia dan ciri fizikal, tetapi sama dari segi bentuk dan kegunaannya. Okey, pertama kita akan tengok pada simen asfal bitumen. Okey, simen asfal bitumen ini dia adalah pepejal atau kita panggil cecair pekat. Dia juga berwarna hitam atau kita boleh panggil kegelapan. Dia juga mempunyai kualiti rekatan. Dia terdiri daripada hidrokarbon dan bitumen ini terhasil daripada petroleum atau boleh didapati secara semula jadi. So, bitumen ni juga dia larut dalam karbon sulfida. Lepas tu kita ada lukis kotak di bawah, mana jadual tu adalah kandungan bahan dalam bitumen. Yang mana bahan dia ada 5. Pertama, karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen dan oksigen. Dan sebelah tu kita ada peratusan kandungan yang kita perlukan lah. Seterusnya, kategori kedua adalah tar. So, tar ni macam mana? Tar ni adalah cecair likat berwarna hitam coklat, yang mana dia mempunyai kualiti rekatan yang diperolehi daripada penyulingan musnah bahan berorganik seperti arang batu, kayu dan juga petroleum. So, tar ni ada perbezaan dengan bitumen, yang mana dia berbeza dari segi yang mana dia tidak dipengaruhi oleh pelarut petroleum. Dia ini mudah dipengaruhi cuaca suhu. Dia lebih berat daripada bitumen. Dan tar ni membahayakan kesihatan dan mempunyai bau yang tajam. Okey, sekarang kita akan pergi kepada jenis-jenis bitumen. Yang mana bitumen terbahagi kepada 4. Tetapi hanya 3 sahaja yang digunakan dalam kerja turapan anjal. Okey, yang pertama jenis bitumen adalah penusukan. Yang mana pada suhu bilik, ianya berwarna hitam. Dia juga melekit, berkeadaan separa pepejal, dan penusukan ni adalah bahan yang sangat likat. Bahan penyimpanan yang kuat dan tahan lama dengan ciri dekatan dan kalis air yang sangat baik. Penusukan ni juga dia adalah rintangan yang sangat tinggi terhadap tindakan kebanyakan asid alkali dan garam. Penusukan ni dia mempunyai kegunaan utama dalam penghasilan campuran panas yang digunakan untuk pembinaan turapan anjal. Okey, cara untuk kita buat penusukan ni, dia dicairkan dengan memanaskannya untuk kita campurkan bersama agregat untuk membentuk campuran panas, dan apabila ianya sejuk, campuran ini akan membentuk turapan yang sangat kuat. So, kita ada pengkerasan yang mana kita akan melakukan pengkerasan ni dalam ujian penusukan ataupun kita panggil ujian kelikatan. So, grade bitumen penusukan mengikut adalah ujian penusukan antara 40 ke 300. Manakala kelikatan adalah daripada 5 ke 40. Okey, jenis
bitumen yang kedua adalah cutback. Yang mana cutback ni bitumen cecair yang dihasilkan dengan mencampurkan bitumen 50 hingga 80% dengan cecair pelarut petroleum. Okay, cutback ni terbahagi kepada 3 yang mana dia mengikut kadar luapan. Yang pertama adalah awet cepat. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai rapid curing, RC. Yang mana ia adalah campuran bitumen dengan bahan pelarut yang cepat meruap. Dan dia digunakan dengan sebagai salut jejalur atau rawatan permukaan jalan. Okey, yang kedua adalah awet sederhana yang kita panggil dalam bahasa Inggeris medium curing, iaitu MC. Dia adalah campuran bitumen dengan bahan pelarut yang beruap pada kadar sederhana seperti kerosin. Dia digunakan sebagai salut perdana, campuran sejuk untuk kerja tampalan dan proses pencampuran jalan. Dan yang ketiga, akhir sekali ialah awet perlahan. Yang dalam bahasa Inggerisnya kita panggil slow curing, SC. Dia adalah campuran bitumen dengan bahan pelarut yang lambat meruap seperti diesel. Digunakan sebagai salut perdana, campuran sejuk untuk kerja tampalan dan pengurang debu. So, contoh singkatan yang biasa digunakan adalah MC 70. Yang mana bitumen cutback jenis awet sederhana dengan kelikatan kinematik minimum 70 cm². Seterusnya, jenis bitumen yang ketiga adalah emulsi, yang mana bitumen cecair hasil campuran bitumen daripada 55 hingga 65% dengan air dan bahan emulsi dalam pengisar koloid. Yang mana emulsi ni dia merendahkan kelikatan bitumen dan membolehkannya digunakan pada suhu yang lebih rendah. So, emulsi ni dia bergantung kepada ejen pengemulsi, yang mana kita ada anionic, yang mana dia bercas negatif, globul dia bercas negatif yang terhasil apabila ejen pengemulsi bercas positif digunakan, iaitu dari jenis alkali, dan sesuai digunakan bersama agregat bercas positif seperti batu kapur. Manakala ejen pengemulsi yang kedua adalah kationic, yang mana globul bercas positif yang terhasil bila ejen pengemulsi bercas negatif digunakan, iaitu jenis berasid, dan sesuai digunakan bersama agregat bercas negatif seperti batu pasir, kuarza dan agregat bersilika. So, seterusnya kita pergi kepada jenis bitumen yang terakhir, iaitu tertiup atau teroksida, yang mana dia dihasilkan dengan memanaskan bitumen pada suhu yang tinggi dan udara yang dialirkan menjadi bitumen tu lebih keras. Jadi akhir sekali adalah ujian-ujian yang kita akan buat terhadap bitumen. So, antara ujian yang terlibat, yang pertama adalah penusukan, iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil penetration. Ujian kedua adalah titik lembut, kita panggil softening point. Ujian ketiga adalah kemunduran, ductility. Ujian keempat adalah titik kilat dan titik bakar. Yang kelima adalah kelikatan ataupun kita panggil viscosity. Yang keenam adalah kehilangan apabila dipanaskan. Yang ketujuh adalah ketuhar selaput nipis. Yang ke-8 adalah graviti tentu ataupun kita panggil specific gravity. Dan akhir sekali adalah keboleh ralutan atau kita panggil solubility. So, kesemua ujian-ujian bitumen ni kita boleh rujuk dalam buku Kejuruteraan Jalan Raya dan Trafik, dalam muka surat bab 2 daripada muka surat 15 sehingga muka surat 18, yang mana dia ada detail tentang penerangan macam mana ujian-ujian tersebut dibuat. So, boleh tengoklah kat situ.